Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bab yang keempat untuk buku teks falsafah dan isu semasa ini bertajuk Konsep Insan menurut Perspektif Falsafah dan Psikologi. Bab ini merupakan bab yang sangat menarik dan penting kerana ianya sangat dekat dengan kita, iaitu matlamat kehidupan kita adalah untuk mencari kebahagiaan dan kesejahteraan. Bab ini membincangkan tentang konsep insan dari pelbagai perspektif falsafah seperti Barat, Islam dan Timur. Konsep insan ini juga akan dilihat dari perspektif falsafah pendidikan kebangsaan dan bagaimana konsep insan sejahtera ini berperanan dalam menghadapi cabaran dalam kehidupan manusia. Baiklah, saya akan ulaskan bab falsafah Islam. Yang pertama itu falsafah Islam. Menurut falsafah Islam, insan atau manusia tidak boleh dipisahkan dari hubungannya dengan Tuhan. Hablum minallah, hablum minan nas dan hablum minal alam. Dalam ajaran Islam, manusia itu adalah hamba kepada Allah. Man is a servant of God, dan juga khalifah Tuhan di muka bumi ini. Man is a viceroy of God. Kesinambungan konsep hamba dan khalifah akan melahirkan manusia yang baik dan sejahtera, lantas dapat mencapai darjat yang tertinggi di dalam diri manusia, iaitu an-nafs al-mutmainnah. An-nafs al-mutmainnah adalah nafs yang terpuji dan sentiasa mendorong kepada kebaikan, lalu akan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Kemudian falsafah Barat, secara amnya terdapat pelbagai aliran konsep insan di dalam falsafah Barat. Secara ringkasnya, manusia itu dilahirkan di muka bumi ini tanpa ada sandaran, tanpa ada panduan, ataupun secara ringkasnya, bahasa mudahnya dipanggil sebagai manusia yang bogel. Tugas manusia apabila berada di muka bumi ini adalah untuk mencari makna dalam kehidupannya sendiri. Konsep insan menurut pandangan Barat, antaranya behaviorism, psychoanalysis dan humanism, tidak mempunyai sebarang hubungan dengan konsep ketuhanan ataupun alam gaib seperti dosa, pahala, kehidupan selepas mati, malaikat, jin dan sebagainya, kerana kesemua fenomena gaib ini dianggap wujud akibat penciptaan dan pemikiran dan budaya manusia itu sendiri. Sekarang ini kita pergi kepada falsafah Timur. Di bawah falsafah Timur, saya akan huraikan tentang 4 fahaman, itu Hinduism, Buddhism, Taoism dan juga Confucianism. Menurut fahaman Hinduism, manusia itu dianggap sebagai suatu kejadian yang mempunyai roh ataupun disebut sebagai Atman. Juga terdapat konsep kefahaman kelahiran semula, iaitu rebirth. Rebirth adalah bentuk dan sifat di mana manusia itu dilahirkan semula pada masa akan datang bergantung kepada apa yang dilakukan di muka bumi ini dalam kehidupan sekarang ini. Oleh itu, jika dia melakukan kebaikan dalam hidupnya pada masa kehidupan sekarang ini, maka dia akan mendapat kebalasan yang baik dan akan dilahirkan semula dalam bentuk yang lebih baik dan akan membantu mereka untuk mencapai darjat moksa. Bagi fahaman Buddhism pula, iaitu Buddhism mempunyai konsep bahawa kehidupan ini adalah penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Jadi bagi fahaman Buddhism, untuk mengelak daripada kesengsaraan dan penderitaan, seseorang itu tidak harus mempunyai pergantungan ataupun attachment terhadap dunia ini seperti pangkat, darjat, harta, kekayaan dan sebagainya, kerana kesemua ini tidak kekal. Jika kita bergantung kepada sesuatu yang tidak kekal, sekiranya berlaku kehilangan ataupun hilang ataupun tiada, kita akan merasa sengsara. Oleh itu, selagi mana manusia itu tidak mencapai kesempurnaan, dia tidak akan mencapai darjat nirvana, itu darjat yang paling tinggi yang tidak akan ada lagi kesengsaraan. Kemudian kita pergi kepada konsep yang seterusnya, iaitu Taoism. Di bawah Taoism, dia terdapat 4 konsep. Konsep pertama iaitu Tao adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat ataupun disamakan dengan apa-apa kewujudan dan tidak boleh diberikan satu gambaran
yang jelas. Kedua, Dao adalah ada kaitannya dengan Mother Nature. Kemudian Dao itu ialah Wu Wei dan Dao itu adalah keseimbangan antara Yin dan Yang. Yin adalah feminin, maka Yang adalah masculine. Daya keseimbangan merupakan elemen yang penting kerana ianya merupakan langkah pertama untuk menuju ke arah keharmonian. Fahaman seterusnya adalah Confucianism. Dia dibawa selalunya kita akan kaitkan dengan Analects ya. Dia bawa buku Confucius iaitu tentang Ren, Li, Xiao dan Ze ya. Konsep, kemudian kita pergi kepada konsep insan, falsafah pendidikan kebangsaan, konsep insan sejahtera, peranan dalam menghadapi cabaran dalam kehidupan. Seperti mana yang telah saya huraikan sebelum ini, setiap aliran falsafah mempunyai caranya tersendiri dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Dalam konsep falsafah pendidikan kebangsaan, keseimbangan jeri, jasmani, emosi, rohani dan intelek haruslah dititik beratkan kerana ianya akan membantu pelajar untuk menjadi insan yang sejahtera dan mampu menghadapi cabaran-cabaran dalam kehidupan. Penghayatan falsafah insan yang disebut di bawah akronim JERRY dapat membolehkan seseorang itu menghadapi cabaran dalam kehidupannya dalam pelbagai konteks dan peringkat. Sekian, terima kasih.